towards the production of goods in which it has a comparative advantage in, but if the imports are artificially cheap due to dumping practices by foreign firms, it tends to be very harmful to the recipient countries. Excessive imports create problems for a country's trade accounts. With too much imports that cannot be paid by selling exports, a country is living beyond its means and will need to fund its spending on imports by taking loans, thus leading to debt problems. If the trade deficit leads to an overall balance of payments deficit, the country's exchange rate will depreciate, and this causes a loss of confidence in the economy. Besides problems surfacing from imports, a country that relies on exports to grow its economy may face difficulties in earning export revenue. Its exports may not be sufficiently competitive on global markets and are shunned. Countries are hence forced to constantly develop new areas of new comparative advantage in order to ensure that their exports are well received in the global arena. Yet it's not always a fair competition, as some countries resort to subsidizing the production of their exports. The unlevel playing field due to the presence of subsidies, different rules affecting the cost of doing business in different countries, and exchange rate manipulation force countries to conduct trade in unfair ways in order to secure a growth path for selling exports globally. With trade being conducted on different terms in the world today, not all countries benefit from trade, and hence countries turn protectionistic. Alright, okay, itu tentang protectionism. Okay, kita okay, kenapa sebuah negara tu dia perlukan protectionism dalam ekonomi ya. Okay, kita tengok slide. Okay, kita sambung Okay, itu kita dah kira absolute dengan ni. Harap semua cekap lah untuk kira. So kita balik kepada next slide. Okay, next punya sub chapter yang perlu anda tahu. Alright. Okay, the merit of international trade. Okay, merit ni ialah kelebihan lah. Okay, kelebihan ya. Kelebihan international trade. Alright. Yang pertama ia akan increase world output. Okay, world output ni pengeluaran dunia akan meningkat lah. Okay, kelebihan international trade ni dagangan antarabangsa. Okay, yang kedua varieties of goods and service. Okay, pelbagai barang dan perkhidmatan. Okay, kita boleh dapatkan bila kita melaksanakan perdagangan antarabangsa, tidak terhad kepada dalam negara sahaja. Okay, relationship between trading and partner. So hubungan di antara sesebuah negara tu akan meningkat lah. Okay, sebab bila ada hubungan perdagangan ni, hubungan lain pun akan lebih bagus lah. Okay, kemudian higher income and economic growth. Okay, so pendapatan tinggi dan ekonomi meningkat lah. Okay, pendapatan rakyat tinggi dan ekonomi pun akan berkembang. Okay, sharing of knowledge and technology. So bila ada internet ni, kelebihan dia kita boleh share lah. Kita boleh share knowledge dan juga teknologi ya. Boleh share knowledge dan teknologi di antara negara lain dengan negara satu lagi lah. Okay, ada soalan tak? Murid. Boleh tak kelas? Respon sikit. Tak ada. Okay, ya. Itu murid. Okay, ni dia murid. Dia murid ni maksudnya kelemahan ataupun kekurangan dia lah. Okay, kekurangan international trade. Okay, yang pertama ialah depletion of country reserve. Okay, di mana kalau kita export banyak raw material, okay, yang menyebabkan apa country punya simpanan lah, okay, hasil bumi Malaysia tu akan hasil bumi sebuah negara tu akan berkurang lah. Contoh Malaysia dia banyak ekspor minyak, okay, minyak mentah dia banyak ekspor, so akan menyebabkan simpanan minyak akan berkurang. Itu kekurangan yang pertama lah. Okay, kekurangan yang kedua, okay, economic and political depends. Okay, alright. So kadang-kadang antara kekurangan atau kelemahan international ini dia akan menyebabkan apa sebuah negara tu dia tidak terlalu bebas lah. Okay, dia terlalu bebas dalam ekonomi dan politik lah. Okay, mungkin bila ia berlaku salah faham atau mereka tak nak berdagang, okay, salah seorang tak kita sama, dia akan menuju ke permusuhan. Okay, satu tak bagusan dari sudut ekonomi dan juga politik. Okay, yang ketiga dari sudut transportation cost. Okay, sudut transportation cost kita faham bahawa
Kalau kita perdagangan antarabangsa ni akan menyebabkan kos yang tinggi lah. Okay, kos yang tinggi. Okay, menyebabkan kos yang tinggi. Okay, ada lagi tak kelas? Ada soalan tak? Tak ada. Okay, so itu merit dengan demerit. Okay, tapi kalau dalam buku ada lagi contoh, tapi kalau ada lain-lain contoh merit dengan demerit ni, okay, merit dengan demerit ni. Okay, yang relevan yang relevan anda boleh letak je lah. Boleh tambah saja jika dia logik ataupun relevan lah. Apa kelemahan, apa kelebihan interest rate ni dan juga kelemahan interest rate lah. Okay, kalau you berkaitan still jawapan tu boleh juga lah. Okay, yang penting anda tahu apa itu merit dengan demerit lah, kelebihan dan kelemahan perdagangan antarabangsa. Okay, next kita beralih pada protectionism. Okay, protectionism. Okay, protectionism semua tahu masuk protect so tahu masuk protect. Encik, Ya, kenapa? Ya, kenapa? suara encik bergema. Bergema. Kenapa Suara bergema? encik bergema. Bergema? Macam mana boleh bergema? Pelik kau. Hello? Bergema lagi ke? Lagi. Sekejap. Gema dia jelas ke tak jelas ke? Macam dalam gua ke macam mana tu? Dia macam kurang jelas. Kurang jelas. sikit. Kurang sikit. Okey, tak tahu lah mungkin soalan mic ke apa ni. So, dekat telinga saya pun dengar juga ni. Oh, dia ada pause. Siapa yang ada pause ni? Pause. Session error. The audio sharing was stopped because of an error. Oh, jelas sistem Dah okey audio dah suara encik. Okey dah? Dah. Okey dah. Sistem audio ni tak berapa okey. Boleh dah? Okey dah? Gema lagi tak? Dah okey. Okey dah? Dah okey dah. Okey dah okey lah. Okey dah okey, alhamdulillah. Kita sambung Okey, so next tadi demerit dengan demerit Okey, next kita sambung protectionism policy. Okey, protectionism ni maksudnya protect lah, perlindungan lah. Okey, perlindungan Okey, perlindungan. Okey, perlindungan Semua tahu protect. Okey, perlindungan di mana perdagangan antarabangsa ni kita tak boleh kita nak berdagang ni. Okey, berdagang dengan peringkat antarabangsa ni kita tak boleh main redah je lah. Okey. Okey, antara sebab kenapa perlunya ada perlindungan lah semasa melaksanakan perdagangan antarabangsa ni. Okey. Yang pertama ialah National Security Agreement. Okey, Infant Industrial Agreement. Dan kita tengok lebih detail lah apa itu. Dan Anti-Dumping Agreement. Dumping ni penyeludupan lah. Okey, Domestic Employment Agreement. Dan Law Foreign Wage Agreement lah. Yang antara sebab-sebab dia. So kita boleh tengok sekejap lagi satu-satu. Alright. Okey, minta seorang lah tolong bacakan. Okey, minta seorang tolong baca. Okey, Nurul Amalia ada tak? Nurul Amalia. Sarang. Ada. Nurul Amalia. Ada Okey, boleh sekejap. Boleh tolong bacakan slide yang ni. Baca slide semua sekali. Slide. The rationality of government's interference in international trade. First, National Security Agreement, which a country should be self-sufficient in certain industries such as the manufacture of aircraft and weapons and the production of petroleum. Second is Infant Industry Agreement, an industry that has potential comparative advantage but it has yet to develop to be able to fully realize its potential. Example given, small industry. Third is Anti-Dumping Agreement. Dumping is a sale of goods abroad at a lower price or below the price charged in the local market. Okey, terima kasih. Okey, ini antara reason yang antara sebab-sebab lah. Yang pertama ialah security. Okey, yang pertama ialah security lah. Okey, sebab keselamatan Okey, sebab keselamatan. Okey, takut nanti kalau kita terlampau tak ada protection, terlampau bebas, nanti takut dia orang berdagang apa benda-benda yang ni lah, contoh macam senjata dan sebagainya lah.
Okey, dan petroleum tu dikeluarkan tanpa kawalan lah kat situ. Okey, weapon kan itu untuk keselamatan lah. Okey, yang kedua untuk melindungi infant. Infant ni maksudnya apa? Maksudnya ialah small industry lah ataupun industri yang baru nak berkembang. Okey. Kalau ada industri yang baru nak berkembang tu, dia akan kerajaan akan cuba protect lah. Okey, cuba protect supaya dengan antarabangsa ni tidak menjejaskan industri kecil lah. Tidak menjejaskan industri kecil. Alright. Okay. Kemudian yang ketiga anti dumping. Dumping ni seluduk lah. Okay, seluduk. Okay. Tujuan dia supaya tidak berlaku kes-kes penyeludupan barang lah. Bila ada barang yang seludup ni, barang dia lebih murah dan sebagainya lah. So perlu ada protectionism lah, perlu ada perlindungan kat situ. Okay, ada soalan tak kelas? Ada soalan? Ada. Okay, tak ada soalan, kita balik kepada next slide. Okay. Okay, ni yang seterusnya sebab apa ada perlindungan. Okay, domestic employment argument. Okay, so by reducing import and increasing import. Okay, di mana dia nak melindungi pekerja-pekerja tempatan lah. Okay, sebab kalau terlampau banyak sangat barang import, so barang tempatan tak laku, dia akan menjejaskan industri tempatan lah. So pekerja-pekerja tempatan ni dia akan hilang pekerjaan lah. Okay, so kita cuba kurangkan import. Okay, dan cuba naikkan ekspor lah kat situ. Okay, alright. Okay, kemudian yang kedua ialah low foreign wage argument. Low foreign wage ni maksudnya upah untuk pekerja asing lah. Okay, upah untuk pekerja asing. Alright. Okay, the wage in Malaysia dan Indonesia resulting in Malaysia moving to Malaysia. This can lead after Malaysia if the increase not control. Okay, so di sini kalau kita kena laksanakan lah kawalan di sini sebab tahu bahawa gaji di Malaysia, upah di Malaysia ni lebih tinggi Okay, ataupun di Malaysia ni lebih banyak pekerjaan berbanding daripada Indonesia tu. So ramai yang datang ke Malaysia kat situ lah. Okay, so kena kawal lah kat situ. Okay, sebab itulah kenapa dia kena kawal. Untuk kawal juga foreign wage lah, upah kadar upah untuk sebuah negara tu. Okay, soalan dah kelas? Tak ada. Okay, suara okey tak? Kepang lagi tak? Tak. Okey dah. Tak ada, faham. Boleh Okay, boleh kita pergi kepada next. Okay, ni ialah reason lah. Okay, reason. Okay, saya ulang ni ada reason. Reason kenapa adanya protectionism. Okay, next ialah tool. Dia ada alat. Tool ialah alat lah. Okay, alat tu bukan bentuk alat macam screwdriver ke tak. Okay, dia adalah macam undang-undang lah. Tool ni ialah alat. Alat atau instrumen. Okay, alat-alat dia bukan alat macam screwdriver tak dia macam undang-undang lah ataupun law. Okay, rule lah. Okay, peraturan yang dibuat. Okay, untuk melindungi industri dalam sebuah negara tu lah. Okay, antaranya undang-undang ataupun peraturan yang dibuat ialah seseorang tu akan dikenakan tarif. Okay, tarif, spesifik tarif, ada dua jenis tarif iaitu spesifik tarif dengan valorum tarif. Okey, kemudian kuartas. Kuartas ni kuarta lah. Okey, kuarta, jadi kuarta. Dan kita ada yang bagus. Import license. Okey, kalau barang tu nak diimport kita kena ada license. Setengah barang lah kena ada license kan. Tak semua lah. Kemudian exchange control. Okey, pertukaran tu, kawalan untuk pertukaran tu. Kemudian industri subsidi lah. Okey, dia akan beri subsidi kepada industri tertentu lah untuk melindungi industri tersebut. Okay, so kita tengoklah satu persatu. Okay, so minta seorang tolong baca apa itu tarif. Alright, okay, Nurusna Alia ada tak? Nurusna Alia? Ada. Ada, okay, boleh tolong bacakan apa itu tarif? Tax imposed by government or import. First, specific tariff. This tariff imposes on a unit of import. Tu kuat sikit. Okay. Those of Okay.
protect jelas. Teruskan. Tax imposed by government on import goods. And specific tariff fees tariff imposes on a unit of imported goods based on quantity of goods. And volume tariff based on the value of imported goods. Okey, terima kasih. Okey, tarif ni sebenarnya lebih tarif ialah tax lah. Okey. Tax untuk imported goods. Okey, cukai. Cukai import lah sebenarnya. Okey, cukai import. Okey, cukai untuk barang-barang import lah. Kemudian dia ada dua jenis. Okey, specific tarif dengan ad valorem tarif. Okey, specific tarif ni dia bergantung kepada kuantiti. Okey, bergantung kepada kuantiti, unit. Okey, berapa unit yang kita import tu lah. Okey, kalau lagi contoh kita import 100, so dia berdasarkan kuantiti itulah, dia akan berdasarkan kepada kuantiti. Biasanya kalau yang kuantiti ni barang-barang yang murah lah, Okey. Barang-barang yang murah dia akan berdasarkan kuantiti itulah, berapa jumlah yang kita import. Okey, yang kedua ialah ad valorem tarif. Kalau ad valorem tarif ni dia bergantung pada value. Okey, value barang tersebut lah. Biasanya kalau berdasarkan value ni, ad valorem tarif ni biasa untuk barang-barang yang mahal lah. Okey, barang-barang yang mahal macam kereta, okey, dan sebagainya lah. Okey. Dia berdasarkan nilai barang tersebut. Okey, boleh tak kelas? Tarif. Okay, dalam buku teks tu lebih detail lah dia punya. Kalau slide ni just point-point saja. Okey, dalam buku tu dia ada contoh yang lebih detail lagi lah. Okey. Kena rujuk buku teks jugalah. Rujuk buku teks Alright. Ada soalan tak kelas? Boleh. Tak ada, boleh. Ayam pun kata okey, tak ada. Ada bunyi ayam kat belakang. Okey, kita beralih kepada next. Okey, kita tak seorang lah tolong baca lagi tools selebihnya tool yang ada. Okey, kita pergi ke atas lah. Okey, Farhanis ada tak? Ya, saya. Okey, boleh tolong bacakan tool of botulism yang selebihnya. Tool of protectionism. Quotas refer to limitation imposed on the quantity imported. Embargoes, a law that bars trade with another country, direct control. Import license can control the number of importing firms and the volume of import. Exchange control, a control on the amount of money allowed to be bought into and out of a country. Industry subsidies to protect domestic firms from competition from abroad. Okey, terima kasih. Okey, so kita tengok kuotas Okey, kuotas. Kuota ni kuota lah. Okey, di mana kita akan limit Okey, limitation. Barang yang diimport tu, okey, contoh barang-barang tu dekat Malaysia dah ada. Okey. Kemudian kita limit lah jumlah dia yang boleh diimport. Okey, supaya tidak mengganggu industri tempatan lah. Okey, kalau terlampau banyak sangat diimport, dia akan menjejaskan industri buatan tempatan lah. Okey, kuota ni kita limitkan lah, dia ada kuantiti yang boleh diimport. Okey, tak banyak lah. Okey. Kemudian embargo ialah law lah. Okey, law that's bar trade with another country lah. Okey, di mana kita buat undang-undang lah. Okey, secara terus, direct control dengan negara lain lah untuk perdagangan antarabangsa tu. Okey, kemudian import license. Okey, mungkin kita kena boleh kontrol dengan menggunakan lesen lah, ataupun license. Okey, di mana tak semua barang boleh dia kena ada lesen lah, ada wajib import license lah. Okey, terutama barang-barang yang terkawal dan sebagainya lah. Alright, okey, kemudian exchange control. Okey, kemudian exchange control ni dari segi pertukaran wang lah. Okey, pertukaran wang. Okey, control.
on the amount of money allowed to be boxed into and out of the country lah. Okey, duit yang keluar masuk dan sebuah negara tu akan dikawal lah supaya tidak terlampau banyak yang keluar. Okey, daripada yang masuk tu lah. Okey, akan cuba dikawal lah. Okey, dan yang last sekali lah interaksi subsidi lah. Okey, so kerajaan dia akan beri subsidi. Dia akan beri subsidi kepada kepada industri tempatan lah. Okey, domestic industry supaya dia boleh survive lah. Okey, so kalau barang-barang import datang pun bila industri tempatan ni kalau dia ada subsidi maksudnya dia ada lebih cost dia tu boleh dikurangkan lah, so dia boleh tawarkan harga yang lebih murah daripada barang import. Okey, tu ada tujuan subsidi lah. Okey, supaya kilang-kilang tempatan ni boleh tawarkan harga yang lebih murah berbanding daripada barang yang diimport tu. Okey, ini adalah penerangan dia lah secara poin-poin. Kalau dalam buku teks tu dia lebih detail lah. Okey, dia ada contoh yang lebih detail lagi. So boleh baca lah. Okey, ada soalan tak kelas? Tak ada. Tak ada boleh Kalau boleh kita beralih kepada next. Okey, ini slide ni kita buat. Okey, so sekarang ni kita nak masuk kepada subtopik seterusnya. Okey, iaitu balance of payment balance of payment ataupun imbangan pembayaran Okey, ia berkaitan dengan perdagangan antarabangsa lah. Sebab perdagangan antarabangsa ni berkaitan dengan import dan export So kita tengok apa itu balance of payment. So dalam topik ni anda kena tahu apa itu balance of payment, define dia. Kemudian kena tahu structure of Malaysian balance of payment. Okay, identify way to overcome the discovery and balance payment macam mana kita nak mengatasi defisit dalam balance payment lah. Okay, discovery ni lah nak mengatasi defisit defisit ataupun kekurangan dalam balance payment ni lah. Okay, kalau surplus tak apa, kita still boleh kena imbangkan juga, tapi kalau defisit lebih sukar sikit lah, kita kena mengatasi defisit dalam balance payment lah. Okay, balance payment juga nanti kalau singkatan dia biasa disebut BOP lah. Okay, BOP untuk balance of payment. Okay. Alright. Okay. Apa itu balance of payment atau singkatan dia BOP? Okay, BOP is refer to the statement of systematic record of all economic transaction between one country and the rest of the world in a given period of time lah. Okay, nampak dia dah highlight kat situ adalah statement. Okay, ada statement. Ia adalah statement. Okay, yang systematic macam account lah. Okay, macam account juga, dia record systematic. Mana dia record transaction di antara sebuah negara dengan negara luar negara lain. Okay, lain dalam satu tempoh. Biasanya tempohnya setahun. Okay, 1 year lah. Tempoh setahun. Contoh 2019, 2018, 2020 macam tu lah. Okay, dalam tempoh setahun tu kita akan catat berapa import, berapa export, berapa pelaburan yang masuk, berapa pelaburan yang keluar dan sebagainya lah. Okay, berkaitan dengan sebuah negara dengan negara luar. Okay, boleh tak kelas? Definition dia. Boleh. Tak? Tak ada. Ya, jelas Okay, Jelas. kalau kita pergi kepada next. Okay, kita minta seorang lah tolong bacakan. Okay, tak ambil yang tengah pula. Okay, Nora Diana ada tak? Nora Diana? Ada Encik. Boleh tolong bacakan? Boleh, tapi Nampak tak? Cik saya nampak kawan saya kat sini. Nampak kawan? Macam mana boleh nampak kawan pula? Maksudnya macam slide, okay dah. Luar lah. Okay. Balance of payment shows the detail of the total payments made by one country to other nation and total received by it. BOP also refer to the difference between total value of goods and services imported and exported over a given period of time. Okay, terima kasih. Okay, so BOP show the detail Okay, payment. Juga total receipt. Okay, payment dan
penerimaan pembayaran dan juga pembayaran dan juga penerimaan lah sebuah negara tu Okey, di mana dia lebih senang dia adalah aktiviti import dan export lah. Aktiviti import dan export. Okey, import export bukan barang sahaja, servis, kemudian pelaburan dan sebagainya lah. Okey, kalau payment dengan receive ni segi pelaburan lah. Okey, payment dan receive. Berapa banyak payment dan receive yang kita buat lah. Okey, so kita nak tengok lebih detail lagi. Okey, BOP account record for debit and credits. Okey, sama macam account jugalah. Okey, sama macam account juga. Dia ada debit credit juga BOP ni. Okey, so kalau anda semua belajar account kan sudah ada masalah lah. Kalau pelajar lain pun dia belajar juga debit credit ni dalam account. So debit credit. Okey. Debit is any transaction that supply the country currency in the foreign exchange market. Okay, a credit is an transaction that create demand for the country currency in foreign exchange market. Okay, debit ni sekiranya anda export lah ataupun pelaburan masuk. Okay, export ataupun bila duit tu masuk lah. Okay. Encik mute ke? Okay, hello boleh dengar tak? Boleh. Boleh. Boleh dengar tak? Okay, tadi tak tahu, tak pasti. Saya tak pasti siapa yang menekan kat situ. Okay, dia termute sendiri. Saya buka balik ni. Tak ada pula. Dia ter-off. Okay, kita sambung Okay, ada 3 major komponen dalam BOP current account, capital account dengan official reserve account. Okay, account semasa, account modal juga account simpanan rasmi lah, simpanan rasmi Okay. So first section kita ada current account atau account semasa. So minta seorang lah tolong bacakan apa itu current account. Okay. Okay, no Asrin Ayu ada tak? Ada. Okay, boleh tolong bacakan apa itu current account. Current account. First section contains receipts and payments on goods and services. The current account has 4 components: merchant trade balance, service balance, net income, and current transfer. Okay, terima kasih. Okay, so first section ada content receipt and payment on goods and service lah. Current account ni ialah tentang receipt and payment, penerimaan dan pembayaran untuk goods and service. Okay, untuk barang dan juga perkhidmatan lah. Okay, content receipt and payment untuk barang dan perkhidmatan lah. Okay, dan dalam account current account ni ada 4 komponen utama lah. Ada 4 komponen
komponen utama iaitu merchandise trade. Merchandise ni barang lah. Okay, merchandise ni ialah barang lah. Okay, merchandise ni goods trade balance atau merchandise trade balance. Kemudian service balance. Okay, kemudian kita ada net income. Okay, kemudian kita ada current transfer. Okay, ada 4 komponen utama lah dalam current account. Okay, kita balik kepada kita nak tengok satu persatu apa itu merchandise. Kita nak tengok lah. Okay, merchandise trade balance. Okay, di mana kita nak tengok berapa. Kita akan ambil merchandise yang dieksport, kemudian kita tolak dengan merchandise yang diimport. Okay, export tolak import. Okay, boleh tak kelas? Merchandise. Boleh. Okay, so export tolak import. Barang yang kita export tolak dengan barang yang kita import lah. Okay, barang nampak kat situ lah. Okay, yang service balance pun sama. Okay, di mana service yang kita import, okay, tolak dengan service yang kita service yang kita export tolak dengan service yang kita import. Okay, boleh tengok kat situ lah. Okay, goods ni merchandise lah. Okay, merchandise. Service, service macam jenis service lah. Okay, service transport, travel, maintenance, construction, insurance, jenis-jenis servis-servis yang barang anda tak nampak kan. Itu servis lah. Okay. Boleh merchandise dengan servis kelas? Boleh tak? Halo? Boleh. Boleh Boleh je. Boleh kita balik kepada net income. Okay, net income it refer to the difference between investment income flow into and out of country. Ini berkaitan dengan investment, berkaitan dengan pelaburan. Okay, pelaburan dia ada masuk, ada keluar. Maksudnya kalau ada kita melabur di luar negara, investment tu keluar lah. Tapi kalau ada yang melabur dalam negara ataupun rakyat asing yang melabur dalam Malaysia, pelaburan tu masuk. Okay, so dia adalah pelaburan masuk tolak pelaburan keluar lah kat situ. Okay, net income. Jadi kalau negatif maksudnya ramai yang melabur kat luar lah. Kalau positif, net income tu maksudnya ramai rakyat asing ataupun kita ni melabur dalam Malaysia. Okay. Okay, dan last sekali ialah current transfer. Current transfer ni ialah transfer secara terus lah. Okay, maksudnya mungkin hadiah, derma dan sebagainya. Okay, military aid. Okay, mungkin bila berlaku bencana kan, mungkin ada bantuan-bantuan aid sebagainya ataupun segi financial sendiri, segi kewangan yang dibayar terus daripada luar, yang kita bayar keluar ataupun yang luar bayar kepada negara kita. Okay, itu current transfer. Boleh tak kelas current transfer? Boleh. Okay, okay, itu ialah part yang utama lah dalam current account okay, iaitu merchandise balance, okay, service balance, net income dan juga current transfer. Okay, harap boleh faham dan ingat lah. Okay, yang penting dia mula kena faham, boleh senang nak ingat. Okay, alright. Yang kedua ialah capital account. Okay, capital account. Okay, minta seorang lah tolong baca capital account ni. Okay, itu capital account. Okay, minta Farhan lah. Farhan, ada tak Farhan? Ya. Okay, Farhan boleh tolong baca kan? Okay, itu capital account. Capital account. Second section, which record the payment flows on purchases of foreign assets by Malaysians or Malaysian assets by foreigners in Malaysia include capital transfer, non-pursued and non-pursued financial assets. Okay, terima kasih. Okay, so section yang kedua ialah capital account. Tadi current account kan. Kalau capital account ni, okay, dia untuk merekod payment okay, payment flow, okay, purchase of foreign asset by Malaysian or Malaysian asset by foreigner. Okay, di mana ia berkaitan dengan aset lah. Okay, sama ada aset luar negara yang dibeli oleh rakyat Malaysia ataupun aset Malaysia yang dibeli oleh luar negara lah. Contoh kat Malaysia ni ramai warga Singapura, kat Johor tu,
dia beli aset-aset kan, tanah-tanah dekat Johor tu. Okay, ada juga yang rakyat Malaysia yang kaya ni ada juga dia beli aset kat luar negara lah, dekat Hong Kong, kat Indonesia dan sebagainya. Okay, dia rekod tentang pembayaran lah, purchase of asset. Okay, di mana capital account ni dia meliputi capital transfer, non-produce dan juga non-financial asset lah. Okay, aset yang tak berkaitan dengan financial lah. Okay, so kita tengok lebih detail lagi apa itu satu persatu. Ini dah settle lah kan. Ini capital account. Kita tengok yang sebelah tu lah. Okay. Alright, question deposit of non-financial asset, capital asset, dan financial account. Kita ada direct investment, portfolio investment, dan ada investment lah. Itu yang capital account lah. Okay, so kalau capital account ni berkaitan dengan asset. Okay, berkaitan asset. Aset yang pembayaran aset lah. Okay, yang di dalam negara dan luar negara yang dibeli oleh rakyat Malaysia dan juga aset Malaysia yang dibeli oleh warga asing. Okay, so kita balik kepada tiga. Yang ketiga ialah official reserve account. Official reserve account, tak seorang lah tolong baca. Okay, kita balik ke bawah pula. Okay, Ugis Wari ada tak? Ada Encik, tapi okey, boleh saya tolong. tak boleh nampak slide sebab line saya slow. Boleh line saya slow? baca dari buku? Dari buku teks? Boleh lah, boleh cuba baca. Official reserve account apa dia? The official reserve account consists of government gold and foreign currency refer as well as government refer with the International Monetary Fund and the special drawing rights. IMF is an international organization created to oversee the international monetary system. SDR is an international money mechanism created by the IMF in the form of bookkeeping entries that can be used by countries to settle their international account. Okey, terima kasih. Okey. Sama-sama. Boleh nampak kata baca ada buku. Sama ke dalam buku ni? Sama. Sama. Sama macam dalam buku, tak apalah. Mungkin dia okey, mungkin Dr. Mimi dia ambil pun daripada buku kan. Okey, so third section official reserve account. Okey, di mana official reserve account ni sebenarnya untuk membalancekan current dan juga capital account tu lah. Kalau di mana dalam official reserve account ni, okey, sesuai dengan contoh Malaysia, dia akan simpan emas. Okay, dia akan simpan emas. Okey, simpan emas. Okey, dan juga foreign currency lah. Okey, supaya kita boleh nanti boleh selamatkan, balancekan dari segi kewangan tu lah, dari segi BOP tu. Okey. Okay, kita ada gold dan juga foreign currency lah. Okey, di mana with the international dia akan relate lah dengan IMF dan juga SDR lah. SDR ni adalah badan tu lah, badan tentang kewangan di dunia tu lah. Okay, so kita next, kita balik kepada ni contoh. Okay, contoh penyata lah. Okay, kita ada current account, kita ada financial account. Financial account tu yang itulah berkaitan dengan inilah investment lah. Okey, kemudian ada capital account. Okey, capital account tu berkaitan dengan aset yang keluar tu lah. Alright. Ini term-term dalam ekonomi. Okey, balance of payment apa dia, balance of trade. Okey, current account, capital account, current account surplus. Okey. Okey, imbalance of BOP. Imbalance of BOP ni maksudnya sekiranya BOP tu tak balance lah. Okey, di mana sama ada defisit ataupun surplus. Okey, defisit ataupun surplus. Okey, tapi biasanya kalau surplus, ekonomi negara tu okey sebenarnya, bagus. Okey, sebab duit banyak masuk sebenarnya. Tak ada masalah sangat lah, ekspor masuk. Tapi yang problemnya bila berlaku defisit lah. Okey, berlaku defisit ni kena buat sesuatu lah. Okey, kena buat sesuatu lah situ.
Okay, it show country's strength or weakness in relation of its net capital position as measured by balance of its asset to liability lah. Okay, kalau berlaku defisit maksudnya duit banyak keluar, kita banyak melabur kat luar, banyak rakyat asing beli aset kat Malaysia, tak bagus lah. Dah banyak import lah. Okay. Alright, so ni itu yang penyebab lah. Okay. Imbalance of BOP. Okay, ni cara-cara untuk mengatasi defisit. Okay, cara-cara untuk mengatasi defisit. Okay, so untuk mengatasi defisit, kalau surplus tak ada, okay sebenarnya tak ada masalah. Okay, kita akan tambah kita punya simpanan dan sebagainya untuk mengatasi surplus tu, tak apa. Kita akan simpan lebih banyak emas untuk mengatasi surplus. Tapi kalau defisit tak boleh. Okay, defisit kita kena buat sesuatu lah. Antaranya ialah export promotion. Okay, kita kena tingkatkan export. Kemudian kita kena kurangkan import. Kemudian inflation kita kena kawal. Okay, control. Okay, kemudian kena using government reserve lah. Okay, gold dan juga foreign ni lah. Okay, kemudian evaluation. Dapat kita boleh tengok lebih detail lah. Okay, apa itu export promotion dan sebagainya. Panjang ni. Okay, petang-petang ni harap tak ada yang tertidur lah. Alright, okay, kita minta seorang lah. Okay, Siti Nur Afifah. Tolong bacakan. Bagi hilang ngantuk tu. Petang ni. Ways to overcome the deficit in BOP. Export promotion. To increase the value of the export of the country in order to reduce this deficit in the BOP. Through strengthening competitiveness, developing quality products with lower prices and improving marketing strategies. Next, by giving subsidies or granting tax holidays or abolishing export duties. Promote local products in international markets, provide information to local exporters on how to market their products globally, and the last, government can enter into bilateral or multilateral trade agreements with other trading partners. Okay, terima kasih. Okay, so export promotion. Okay, so kita akan tingkatkan export lah. Kita cuba tingkatkan export dengan mempromosikan pelbagai cara lah. Okay, antaranya bagi subsidi kepada yang untuk export. Okay, kemudian tax holiday. Okay, kemudian tax holiday ni maksudnya kita tak kenakan tax lah kepada barang-barang yang dieksport. Okay, barang-barang yang dieksport kita tak kenakan tax. Okay, kemudian kita cuba buat produk yang berkualiti lah dengan harga yang murah untuk kita pasarkan kat luar. Okay, kemudian kita nak promote local product in international market, kita cuba promote lah. Okay, promote dekat luar negara supaya ekspor tu meningkat. Okay, itu export promotion. Okay, next. Okay, discourage import. Mengurangkan import, minta seorang tolong baca. Okay, kita pergi ke atas. Alright. Okay, Cik Safi ada tak? Ada tak Cik Safi? Ada. Ya, okay, boleh tolong bacakan macam mana kita nak discourage import. Discourage import. Government can restrict imports of consumer products and substitute them with locally manufactured products. 2. Imposing high tariff rate or quotas for imported goods. Import prices will increase and quantity demand will decrease. 3. Through campaigns, the government can increase the sense of loyalty among local customers to buy locally manufactured product. Example, belilah barangan buatan Malaysia. Number 4, restricting the supply of foreign currency. Okay, terima kasih. Okay, so cara kedua ialah kita kena kurangkan import. Okay, kena kurangkan import. Okay, import kena dikurangkan lah supaya duit keluar tu tak banyak. Okay, antara cara yang kerajaan boleh buat, okay, dia restrict import.
Okay. Alright. So dia maksudnya kena ketatkan lah pengeluaran barang import, terutama barang keperluan lah yang boleh di dalam negara Malaysia dah ada dah. So cuba ketatkan lah, cuba kita elakkan lah. Okay, daripada barang-barang tu masuk. Alright. Okay, kemudian imposing high tarif. High tarif ni maksudnya cukai yang tinggi lah. Okay, kita kenakan cukai yang tinggi kepada barang import. Okay, so bila barang cukai dia tinggi, maksudnya barang dia akan jadi mahal. Bila mahal orang tak belilah kan, orang tak import lah barang tersebut. Okay, kemudian kempen. Malaysia buat kempen lah. Contoh belilah barang buatan Malaysia lah, beli barang tempatan kan supaya tak import. Okay, kemudian yang kedua kita ketatkan lah. Okay, apa penawaran untuk foreign currency kat situ. Okay, boleh yang kelas? Okay, kita balik kepada yang ketiga. Okay, inflation. Okay, minta. Okay, Anis Syairah ada tak? Ada Encik. Ada, okay. Boleh tolong bacakan macam mana inflation pula untuk mengatasi defisit. Inflation may increase the prices of locally manufactured goods. For that product, more foreign investors will reduce their investment locally because of high production costs. Government should counter the inflation problem. Government impose tight monetary and fiscal policies, reduce the money supply in the economy for inflation. Okay, terima kasih. Okay, so kita kena control inflation lah. Okay, control lah inflation. Okay, supaya tidak berlaku dalam Malaysia lah. Okay, kalau berlaku dalam Malaysia, ia akan menyebabkan harga barang tempatan tinggi. Okay, bila harga barang tempatan tinggi, so harga barang import, orang akan lebih tertarik dengan barang import. Okay, barang-barang yang mesti orang akan beli daripada luar negara lah. So kena kawal lah inflasi tu. Okay, so foreign investor pun akan kurangkan dia punya investment dalam Malaysia lah sebab high production cost. Okay, contoh dia nak melabur dalam perniagaan, dalam Subah dia nak melabur kan. So dia tengok tapi high production dia cost dia tinggi. So dia tak akan melabur lah sebab inflation tinggi. Inflation akan menyebabkan production cost tu tinggi. Okay, so government should control lah, dia kena control inflation lah. Okay, okay, dengan menggunakan monetary dan juga fiscal policy lah. Okay, dan cuba kurangkan money supply dalam ekonomi lah. Okay, alright, ada soalan tak kelas setakat ni? Tak ada. Soalan? Tak ada, boleh So kita pergi kepada yang seterusnya. Okay, using the government reserve. Okay, so menggunakan reserve government iaitu gold dan juga foreign currency yang disimpan tu. Kerajaan terpaksa lah kalau tak ada pilihan dah, kalau dah cara tadi dah guna tak boleh nak balance kan juga, tak boleh nak mengatasi defisit tu. So terpaksa lah keluarkan lah gold dengan foreign currency ni lah. Okay, untuk balance kan defisit. Okay, terpaksa gunakan, terpaksa keluarkan. Okay, terpaksa dibelanjakanlah emas dan juga foreign currency yang kita simpan tu. Okay, macam anda lah. Okay, contoh gaji anda 1,000 tapi anda belanja 1,500. So nak dapat mana 500 tu? Terpaksa keluar lah daripada simpanan ke atau segadai emas, gelang sebagainya. Macam itulah contoh dia. Okay, tu cara contoh. Okay, boleh nampak bawah tu kan? Okay, banyak beli kereta sebagainya, ada gambar tu menggambarkan lah. Okay. Okay, ada soalan tak kelas? Ada? Tak ada Ya. Okay, tak ada, kita pergi yang last kali, the valuation. Okay, ni minta seorang lah tolong baca apa itu the valuation. Kita pergi kepada yang di tengah. Okay, Nur Husna Alia. Saya dah tadi kan? Nur Alia Sabrina. Nur Alia Sabrina ada tak? Ya, saya. Ya, saya. Tolong bacakan apa itu the valuation. Devaluation, government policy of lowering the par value of the country's currency compared to the currencies of other countries. Second, will automatically reduce the value of the home currency and increase the value of foreign currencies. Will stimulate export because foreigners can now purchase more goods and services. Last, import will decrease. Foreign goods become more expensive. Okay, terima kasih.
Okay, so devaluation. Okay, so government policy of lowering the value of the country currency compared the currency of the country lah. So government dia akan rendahkan nilai currency dia lah. Okay, so bila nilai currency kita rendah, orang akan lebih banyak orang akan lebih banyak import barang daripada negara kita lah. Okay, contoh sekarang ni kita punya currency RM4 untuk $1 kan, untuk $1 Amerika. Okay, untuk $1. Okay, RM4. Okay, so Malaysia mungkin akan kurangkan nilai lah. Contoh pergi kepada RM5 untuk $1. Okay, so di sini orang akan banyak beli barang daripada Malaysia lah sebab nilai ringgit jatuh. Okay, dan orang akan kurangkan import sebab nak beli barang daripada luar negara mahal. Okay, sebab RM5 sama dengan RM1 kan. So bila tukar, dia agak mahal untuk kita import. So import akan kurang kat situ lah. Import will decrease. Okay. So dengan menggunakan currency mata wang ni pun kita boleh kawal lah defisit tu. Okay, boleh tak kelas? Apa maksud dia boleh devaluation? Boleh. Boleh kita menggunakan currency nilai mata wang tu kerajaan akan kurangkan nilai lah. Okay. Supaya orang akan kurang import, orang akan lebih export lah. Okay. Okay, so kita dah habis untuk yang BOP. Okay, ada soalan tak untuk BOP? Sebelum kita balik kepada subtopik yang last ni, terakhir ni. Okay. Ni sikit je yang lain, yang 7.31 sikit je tadi ya. Okay, kalau tak ada kita tengok. Okay, exchange rate. Okay, pertukaran mata wang. Okay. Pertukaran mata wang. Okay, pertukaran mata wang define as the price of one currency in terms of another currency lah. Okay, macam saya kata tadi. Okay, sekarang ni contoh ringgit Malaysia, RM4 bersamaan dengan $1 Amerika lah. Okay, US dollar. Okay, alright. So ada dua jenis pertukaran mata wang. Ada dua jenis exchange rates. Okay, iaitu fixed dan satu lagi floating. Okay, fixed maksudnya tetap. Okay, tetap. Okay, tetap lah. Kau tahu kan maksud tetap kan? Maksudnya contoh sekarang ni ditetapkan, Malaysia tetapkan RM4 RM4 sama dengan $1. Okay, tetap. Dia tak berubah lah. Okay, dia tak berubah. Okay, dia tak berubah. Dia tetap kat situ lah. Okay, kalau floating dia berubah lah. Kalau floating contoh sekarang ni RM4 sama dengan $1 Amerika. Kemudian esok mungkin berubah. Itu mungkin jadi RM4.10 sama dengan $1 Amerika. Contohlah dia akan berubah, dia akan float. Okay, bergantung kepada market. Float bergantung kepada market. Okay, itu beza antara fixed dengan floating. Okay, boleh tak kelas? Boleh. Hello? Boleh Boleh. Okay, so itu perbezaan dia lah. Okay, dalam pertukaran mata wang asing ada dua jenis. Okay, iaitu fixed dengan floating lah. Okay. Right. Okay. Ada soalan tak sebelum kita buat exercise sikit? Soalan tak? Tak ada. Hello? Tak ada. Kalau tak ada, kita buat exercise sikit. Okay, ni ada soalan. Okay, soalan. So, saya nak anda salin. Okay, salin. Kemudian hantar ke kita punya ni lah. Okay, hantar dekat kita punya kelas ni kan. Dekat team ni. Okay, pergi dekat kita punya kelas ni. Okay, kelas notebook ni. Okay, kita hantar itu kan. Okay. Minggu lepas pun apa yang kita dah buat yang tu. Okay, pergi kat notebook. Okay, boleh pilih kelas kita. Okay, minta hantar kat sini lah. Okay, chapter 7 punya question tu. Okay. Boleh kelas. Exercise yang itu kan, yang kiraan tu kan, absolute dengan komparatif kan. So sekarang ni selesai untuk yang ni lah. Okay, selesai untuk yang PowerPoint. Untuk yang pagi ni lah, BOP dengan exchange rate. Okay, boleh kelas.
Jawapan berdasarkan jumlah markah tu lah. Okay, boleh. So sekarang ni boleh salin dekat soalan, boleh salin soalan, kemudian boleh tulis jawapan dia, kemudian ambil gambar ataupun scan, kemudian upload dekat kita punya class note tu. Okay, boleh kelas? So nanti kita jumpa balik dalam pukul 4.30. Boleh tak kelas? 4.30 boleh tak? Boleh. Setengah jam. Boleh. Kan sampai setengah jam ni sempat. 4.20 boleh dah kot. Rasanya 4.20 4.20 lah kita kembali sebab sikit je soalan pun. Okay. So pukul 4.20 kita kembali 4.20 Alright. Okay, boleh buat sekarang. Boleh salin dan juga cuba cari jawapan dia. Okay. Kita jumpa nanti 4.20
Okey, halo. Okey, semua dah kembali ke? Ya, Cik. Okey. Okey, semua dah masukkan ke dalam kita punya notebook? Dekat mana Ayu nak send kat collaboration tu? Dah. Okey, kita tengok kelas kita, kelas B kan? Kelas B, Kak Farhan. Kat mana? Okey. Memang keluar dah Farhan punya. Alright. Okey, tengok seorang-seorang daripada atas. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 je orang baru ni. Yang lain ni 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14 ada 14. Tengok pada ni. Okey, semua ada. Okey, tak masuk. Okey, tengok Anis dulu yang ada atas tu. Yang lepas. Dia punya ni. 26.8. 26.8 ni. Okey. Anis punya tak masuk lagi. Tolong masukkan. Tolong hantar. Okey, Cik Saufi. Okey, Cik Saufi ni mana ni? Ni. Yang lain tak ada ni. Okey, saya share lah. Nampak semua kan. Okey, nampak. Okey, share desktop. Alright. Okey, ni Syairah tak hantar lagi. Okey, tolong hantar. Latihan tadi, exercise tadi. Okey, Cik Saufi pun tak hantar lagi. Okey, tolong hantar. Okey, Farah Hanis. Okey, macam dah hantar ni, yang baru ni. Stay September 23. Baru nak tulis, baru nak masukkan. Okey, Farah ni baru nak masukkan. Okey, Farhan rasanya dah hantar. Okey, good job Farhan. Okey, bagus. Okey, Farhan dan. Okey. Alright, jawapan semua boleh dapatkan jawapan kan. Senang je sebenarnya. Okey, yang penting kena faham dan ingat lah. Okey. Lebih banyak lah sebenarnya teori kalau makroekonomi ni nak tak nak memang kena faham dan kena hafal. Okey, nak kena faham dan kena hafal lah. Okey, kena faham dululah. Baru senang nak hafal kan. Baru senang nak hafal, baru senang nak ingat. Okay, kalau ingat je takut nanti lupa. Kalau faham, at least kalau terlupa pun anda boleh buat ayat sendiri. Anda boleh buat perkataan sendiri kalau teori. Okey, dia common sense, pengetahuan am. Okey, Nur Asin Ayu. Okey, Asin Ayu ada tak? Ada. Okey, Asin Ayu dan. Okey, bagus. Buatkan dekat situ. Okey, Alia Sabrina. Okey, topik tu selesai chapter 7. Keluar tak? Okey, ada. Alright. Okey, ada. Bagus. Okey, Nur Sabrina dan 3 orang dan Farhan, Asin Ayu dengan Nur Alia. Okey. Okey, Nusna Alia. Jom. Mana ni? Tak masuk lagi On the way. Okey, Nura Diana. Mana Diana ni? Tak masuk lagi international. Ni yang lepas. Yang hari ni tak masuk lagi Encik, saya dah post tu yang exercise tu. Oh, yang tu yang kedua ni. Okey. Ah. Tengok. Ada. Okey, ada. Alright. Okey. Kemudian Nuriana okey dan Encik. Ya. Kenapa? Maaf, internet saya slow. Ya? Internet saya slow. Internet slow. Tak apa. Boleh tak nak masuk ni jap? Teams. Masuk. Tak apa, nak keluar masuk balik tak apa. Asalkan jangan keluar terus lah. Nanti nak ambil attendance tak ada pula sebab saya boleh ambil attendance secara online tu. Okay. Jadi keluar masuk balik kalau online tak apa-apa tu. Alright. Okay, Nuri Hasha. Okay, keluar dah. Ini bila punya ni? Lama gila exercise lah ni.
Ini yang minggu lepas. Okay, tak masukkan title page. Tak ada. Tak masuk lagi Nurul Aisyah kat tempat lain. Tak ada. Okay, Nurul Aisyah tak masuk lagi. Nurul Alisa. Okay, Nurul Alisa dah masuk dah. Okay, tapi yang calculation tak masuk tak buat. Kata hati minggu lepas. Tak masukkan lagi cik. Sekejap lagi saya masukkan. Bukan exercise yang kira tu absolute dengan komparatif. Tu penting juga tu buat latihan tu. Okay, penting supaya anda nanti tak adalah kapan-kapan nak kira. Okay, Nurul Amalia. Nurul Amalia. Cakap soal revenue je yang exercise minggu lepas dengan minggu ni tak ada. Okay, tolong masukkan tolong hantar. Okay, Nurul Hafizah. 7. Okay, dia masuk dah. Cuma exercise minggu lepas tak nampak. Exercise minggu lepas. Yang kira-kira tu kan. Yang absolute dengan comparative advantage. Absolute dengan comparative advantage. Okay, Nur Afifah. Okay, Nur Afifah. Mana tak masuk lagi ni. Topik 4 dia ada. Ni ada. Topik 4. Bukan topik 4. Topik 7. Okay, topik 7. Okay, saya tolong betulkan. Okay, topik 7. Teman yang calculation yang minggu lepas tak masuk kan. Tolong buatkan. Kalau dah buat tu ambil gambar lah. Masukkan dalam ni. Okay. Siapa yang tak masukkan exercise. Topik 7 ada 2 exercise kan. Yang last kali Oguswari. Okay, Oguswari mana ni. Yang lepas, minggu lepas punya. Minggu lepas ni tolong masukkan. Tak masuk juga ni. Okay. Alright. Okay, so ada soalan tak kelas? Okay, siapa yang belum berjaya lagi upload tu tolong upload lah segera. Okay, upload yang minggu lepas punya dengan minggu ni sekali. Okay. Alright. Encik, saya punya tak ada ke minggu lepas punya? Sorry. Tengok kita tengok sama-sama. Oguswari. Encik. Tak masuk. Tak masuk. Ada Oguswari cuma ada ni je. Ni ada economic function of government je. Yang lain-lain tak ada. Okay, mungkin tak masuk kot. Kalau masuk minggu lepas punya tak ada? Tak ada. Homework pun kosong. Quiz pun kosong, handout pun kosong, kelas note kat sini lah. Siapa yang dah hantar tapi saya check kat sini dia tak masuk, saya memang tak masuk. Maksudnya memang anda kena hantar semula lah. Okay. Alright. Okay. Alright, yang ni pada hari ni semua sampai ni ada ni. Okay. Untuk yang saya yang terkini tu lah. Alright, so siapa yang belum berjaya ni minta upload lah. Minta upload exercise tu supaya kena buat lah. Okay, tulis tangan kan supaya senang faham dan ingat. Okay, ada soalan tak kelas? So kita nak akhirkan kelas ni. Untuk hari ni. Tak ada. Okay, so kalau tak ada soalan, okay, sekian saja kelas untuk hari ni. Sekian saja. Terima kasih atas perhatian semua. InsyaAllah kita jumpa lagi next kelas lah. Kita jumpa lagi nanti. Kelas yang kemudian. Okay, so sekian saja. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi InsyaAllah. Terima kasih Encik. Salam. Sama. Terima kasih Encik. Terima kasih Encik.
takut daripada Sabah macam ni. Saya daripada Sabah mari. Mari ya sebab tu ayu. Sekarang ni dia diam.